Deng, macam mana? Semalam dapat tak trade? Hari Senin, Selasa bukan main lagi cakap. Saya tak nampak apa-apa setup pun. Semalam. 1 KP. Ada yang siang pun dapat, malam pun dapat. 100 pip. Deng dapat ke tak dapat? ha. Dapat 100 pip sih. Dulu tak percaya, sekarang percaya. Dulu tak dapat 100 pip. Dulu mengapu-apu. Kejap dapat 120, 150, 200. Tak ada clear vision. Sekarang dah mula target untuk certain numbers dia. Macam itulah. Susun kita punya strategi ni biar kalau orang luar tengok dia rasa amazed dengan orang punya strategi. Bukannya masuk full margin flip. Orang luar tengok nampak kau ni entry macam gini out lah. Betul tak? Orang luar pun tengok betul ke strategi macam ni? Ni memang benda yang penting lah untuk susun strategi tu. Okay. Lepas-lepas ni tolong yang lain-lain pun sama. Buatlah satu target. Semalam Beto cerita kat orang untuk buat satu target. Kalau tak boleh banyak, just dapatkan 20 USD sehari. 20 USD sehari tanpa gagal. Buat selama 20 kali. Mungkin lah throughout korang punya journey tu korang nak dapat 20 pip tu mungkin 20 USD tu adalah 20 pip lah. Masuk 0.1 kali dengan 20 pip dapat 20 USD kan. Macam tu dia punya calculation. Daripada 0.1 tu sekejap biarpun seketika 20 hari bukan 20 hari lah 20 kali tu bermaksud 20 hari lah sebab sehari sekali je trade kan. Buat macam tu, itu pun salah satu cara juga. Kita jangan ubah method, ubah strategi. Method tu tak sama. Macam mana kau entry untuk 100 pip, macam mana kau entry untuk 50 pip, macam mana kau entry untuk 20 pip, semua sama. Kau tengok orang tu entry dekat sini untuk 50 pip. Orang macam contoh semalam kita tengok macam kawan kita Uncle David ada Uncle David semalam contoh macam ni Uncle David ambil sell yang ni M15 break okay. Contoh macam ni kan Uncle David aim untuk 20 pip. Cara yang sama juga sebenarnya. Tapi yang ini aimnya lain. Zam aimnya lain. 100 pip. Nampak? Method tetap sama. Technical tetap sama. Macam mana gaya kau entry pun kau akan dapat entry yang lebih-lebih kurang sama dengan orang lain. Tapi cara kau olah kau punya pendapatan tu ikut kepada masing-masing. Macam mana kau nak olah pendapatan kau lebih ke kurang ke. Beto boleh bagi idea lah. Contoh yang Beto bagi idea yang semalam punya idea lah. Di mana malam Beto suggest untuk korang entry 0.1. Contoh contohnya 0.1 kan. Tengok location sikit. Idea semalam 0.1 equity 100 USD kan. Ini lot size setup cari SL SL 10 pip dan ke bawah. Ini salah satu idea lah.
stop loss. Lepas tu TP 20 pip, TP single entry. Ni betul bagi idea lah, siapa yang tak ada idea ni antara idea dia lah. Single entry, satu kali entry satu hari. Setakat yang Uncle David buat semalam sampai ke hari ni, banyak tak setup yang boleh trigger 20 pip? Yang dia punya SL bawah daripada 10 pip. Yang Uncle David check lah semalam. Banyak ke tak banyak? Kalau banyak tu dalam lingkungan berapa? Ni salah satu idea yang betul boleh bagi dekat korang. Sementara nak tunggu Uncle David jawab, kan? Lama panggil Uncle David tapi tak apalah. Kita panggil lah Uncle David. Okay. Lepas tu, lagi idea betul boleh bagi. Contoh kalau equity-nya 100,000. Yang ini idea yang seterusnya. Ini idea yang Tuan Arun pakai. 100k equity. Sama juga rule dia, single entry satu kali entry satu hari. Benda ni sebenarnya kalau korang share dekat orang kan, dia sebenarnya membantu orang lain. Sebenarnya lah. Satu kali entry satu hari, 100k equity, target untuk SL below than 50 pips. Every SL must be below than 50 pips. Untuk setup lah. Sebab kenapa bawah 50 pip? Sebabnya sebelum kita sembang SL ni, sebab kita nak dapatkan lot size-nya. Lot size-nya 3. Lot 3. SL below than 50 pips. TP 100 pips. Satu kali entry satu hari. Depends lah. Tu pun kalau ada lah. Ada hari yang tak ada kan. Tak ada setup yang regularly kita ambil. Tak ada lah. Okay. Sebab apa? Sebab dia punya weekly target almost ini yang dia target. Capai tak capai tu belakang cerita lah. Mungkin dia punya regular withdraw untuk account ni adalah setiap 2 minggu sekali dia akan withdraw kan. Weekly target dia adalah 10k. Okay. Ini korang boleh belajar lah. Ini yang 100 USD punya equity. Untuk TP yang kecil. Ini untuk TP yang besar kalau lot size-nya besar. Korang boleh alter semua benda ni ikut korang punya kesesuaian. Cuba korang share dengan Beto sikit. Ada lagi tak yang selain daripada yang ni? Yang ini punya style dengan yang ni punya style. Ada lagi yang lain? Yang lain sikit ke? Yang boleh share dengan kawan-kawan yang lain? Boleh Beto tengok kan? Ada? Ada yang 50 pip kan? Cuba share 50 pip tu targetnya berapa USD? Kalau kalau sampai 50 pip. Fazlina mana Fazlina? Cuba share sikit. Awi lah. Awi nak share.
Saya punya betul. 20 USD lot 0.03 TP 100 pip. Takat ni win rate 10 entry 3 loss. 70% lah. SL tu memang ambil ni ke? Memang ambil maksimum 30 pip ke? Ni AWI punya. Korang boleh choose korang nak pilih macam mana. Dia equity dia 20 USD. 20 USD equity. Masing-masing kreatif Lot 0.03 lot size dia. Dia punya SL 30 pip. SL 100 pip. TP 10 kali entry. 10 kali entry setiap hari. Takkan 10 kali entry setiap hari. Banyak boleh. Banyak pula goal boleh bagi 100 pip 10 kali. Tak kan? Tak adalah. Tapi dia punya data dia 10 kali entry yang dia buat 7 out of 10. Success rate. Ni pun boleh tiru. Buat calculation sikit. Kalau 20 USD, dia punya equity 0.03, 30 pip, berapa dolar dia akan hilang? Buatlah. Ambil calculator, 0.03 kali 300 point. Lebih kurang, dia punya 20 USD, daripada 20 USD, dia akan kurang 9 USD. SL 30 pip ni tak ikut SNR ke ikut pips? Ni kena tanya dia lah. Boleh juga ada setengah daripada trade ni korang akan masuk yang SL-nya below dan 30 pip sahaja. Itu pun boleh juga. Maksudnya korang tak 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 hamak semua lah. Macam ada yang 40 ke, ada yang 20 ke. Yang 20 kau masuk, yang 40 kau tak masuk. Boleh juga kau set rule macam tu. Kau tarik-tarik SL-nya below dan 30 pip, yes kau akan masuk. Tapi kalau SL tu exceeds dan 30 pips, kau tak akan masuk. Maksudnya, kau punya clear plan, kau nak execute, tapi kau still pakai technical yang ada lah. Ada, baru masuk. Tak ada, tak ada lah. Biasa akan ikut SNR. Kalau dapat 20 pip, macam tu lah. Ada setengah orang macam tu. Okay? Boleh siapa lagi yang ada nak share? Ni antara idea-ideanya better zoom out sikit korang boleh nampak. Lain idea ni. Idea nombor satu ni nombor satu. Nombor satu ni nombor dua ni nombor tiga. Lain-lain dia punya approach. Korang kena selalu ada sharing session macam ni antara trader-trader lain. Korang tak boleh berpandu style Beto je. Sebab style Beto technical sama guys. Technical jangan ubah. Technical kalau boleh korang jangan buat penambahan. Korang jangan jadi tikus makmal lah macam Beto cakap kan sebelum ni. Kalau korang buat penambahan cuba nak kanen-kanenkan, memang engkau lah jadi tikus untuk makmal kau sendiri. So jangan. Tapi yang kau boleh adjust, engkau nak adjust, nak susun, ada pula plan untuk engkau dapat certain amount of money.
Kalau 0.03 ni dia loss 9 USD per trade. Tapi kalau dia win, dia akan win 0.03, kau kalilah dengan 100. Lebih kurang 20, 30, 30 USD. 20 USD punya equity, kalau profit 30 USD. Ni numbers ni lah. Success rate dia tinggi tu. 7 out of 10. 10 kali trade tu boleh dapat berapa banyak dalam masa sebulan? Banyak kali kot. 10 kali trade kalau dalam masa sebulan macam banyak je. Okay. Ada lagi daripada 20 orang ni yang nak share. Ada siapa-siapa yang sama tak? Kalau korang sama dengan nombor berapa? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3? Ataupun sebenarnya korang memang tak ada lagi? Kalau tak ada lagi, korang tengah adjust, tengah try and error, it's okay. Nak share dengan mate pun boleh. Kalau masih try and error lagi kan? Betul tak kalau aku punya plan macam ni? Achievable tak untuk aku dapat? Korang share je dengan Beto. Beto akan bagi hikmat nasihat semampulah. Tak adalah korang akan terus dapat apa yang korang nak. Sebab apa Sebab apa korang tak akan mampu untuk buat terus? Sebab bila korang ada satu plan, dia normal. Buatlah apa-apa pun dalam dunia ni. Dia mesti kena try benda tu. Kena try keberkasinan dia banyak kali. Selagi mana kau tak cuba banyak kali, selagi tu kau tak tahu benda tu fit tak dengan diri kau. Kita boleh nak tiru blueprint orang lain. Kita boleh nak tiru guys. Sebiji-sebiji kita boleh tiru. Tapi dia punya kemampuan untuk bertahan lama tu tak ada. Sebab apa? Sebab dia bukan suit dengan diri kita. Gitu. Ada nak ambil idea boleh. Beto pun nak ambil idea daripada orang. Tapi bila Beto try untuk approach the same plan, sometimes dia tak suit dengan diri Beto. Beto akan Beto akan cari macam mana nak bagi suit dengan diri aku. Aku punya trait, aku punya desire macam mana sampailah Beto dapat satu orang kata yang baik lah sikit. Beto minta advice kalau breakout M5 SL bawah 10 pip asyik hit dulu baru jalan. Minta advice kalau breakout M5 SL bawah 10 pip asyik hit dulu baru jalan. Hit dulu baru jalan. Asyik Bab tu saya akan ambil dari M5 breakout selari dengan M15 punya breakout. SL mesti kena lebih. Kurang 30 pip. Semalam punya sharing Beto saya dapat satu style trade. Ikut teknik Beto. Betul? Semalam punya sharing SL mesti kena lebih kurang 30 pip. Kalau M5 breakout selari dan M15. Nombor 2 cepat. Okay. So kita pergi dekat yang Fizi punya advice ni. Fizi minta advice kan. Sekejap. Supaya jadi macam ni. So kita pergi kat M5. Kita tengoklah Ni M5 tau. Ni yang hari ni masuk dengan yang semalam sikit. Okay. Contohnya SL 10 pip ni
Kalau betul nak advice dulu, sekejap Setup ni, first thing first. Setup ni mesti SL-nya bawah 10 pip. Maksudnya, bila betul cakap SL ni bawah 10 pip, bukannya SL ni kita manually letak. Yang ni betul nak kena bagi faham. Kau letak 10 pip sesuka hati kau, tak? Bukan. Maknanya 10 pip ni pun mesti bergantung kepada potensial SL. 10 pip ni mesti bergantung kepada SNR based on apa yang kita trade lah. Contoh kita trade dekat sini, kita nampak apa compression dalam keadaan menaik macam ni, kita tariklah satu trend line. Kan? Dia mesti lepas breakout ni sampai atas ni mesti 10 pip. Then only kita akan consider dia punya trade. Barulah kita online untuk trade setup macam ni. Sebab apa? Sebab dia punya SL dia 10 pips and above lah. And above and below. Maksudnya 10 pips dan ke bawah. Dia tak boleh exceed 10 pips, 11 pip ke 12 ke 13 ke, tak ada. Dia mesti 10 ke bawah. 10 dan ke bawah. Okay? Alright? Nak cari setup, first kena cari setup yang macam ni lah. Baru kau boleh entry. Okay? Bukannya, contoh macam ni. Compression dalam keadaan menaik, kan? Lepas tu, kau tunggu breakout, dia dah pun breakout, kau masuk sell. SL ni sepatutnya 30 sampai dekat nearest resistance, tapi kau letak 10 saja. Yang ni tak boleh lah. Sebab SL kau tak consider setup punya SOP. Setup punya SOP adalah SL-nya after break kita kena ambil nearest resistance. Kalau kau tak ambil ini sebagai panduan kau untuk trade, maka kau akan letak SL yang kod-kod. Biasanya SL ni aku letak 10 pip cukup kod. Kita tak nak kod-kod punya SL. Kita nak SL kita buy technical. Okay? Kalau betul cakap buy technical, maknanya kena ada SNR yang berhampiran. Sama ada di support ataupun resistance yang berhampiran untuk kita letak kita punya stop loss. Depends. Kalau setup tu compressionnya menaik, mestilah kita akan tengok resistance yang berhampiran. Kalau setup tu compressionnya menurun, bila breakout kita akan letak support yang berhampiran. Okay. Faham yang ni dulu. Right? Dah faham yang setup ni kau jumpa below than 10 pip, baru kau entry. So nak tengok keberkesanan dia. Ada tak setup M5 yang bawah daripada 10 pip? Ni kita check. Right? Okay. So contohnya untuk setup yang ada dekat time frame M5, kalau macam ni dia 24 pip. Ni kena ikut lah 24 pip. Okay, 10 pip dan below ada M5 kena cari. Ada. Uncle David buat kan semalam. Dia tu tengok ada banyak yang Uncle David buat. Okay. Contohnya, first thing first kena faham dulu compression tu lah. Compression dia, kalau compression menaik, barulah dia ada satu chances untuk kita sell. Kalau compression tu menurun, yes, kita akan cari chances untuk kita buy. Ni yang betul buka adalah time frame M5. Selepas daripada breakout ni, let's say entry-nya dekat sini. Candle ni. Kau tarik ni. Kalau macam gini, dia consider besar ke? Macam gini korang boleh entry tak? Dia tu nak tanya. Kalau korang ambil rule bahawasanya setup yang kau nak cari dekat M5 adalah below than 10 pips. Kalau setup tu keluar macam ni, memang kau boleh entry. Tapi korang akan entry ke tak? Takkan entry. Ni 40 pip punya SL. 49, 50 pip punya SL. 50 pip punya SL. Cuba jawab. Dia tu nak dapatkan kefahaman. Korang faham tak benda ni? Kalau ikut SOP, consider tak lah. Sebab kita akan stick kepada 10 pips dan ke bawah. Kalau 50 pip kita tak ambil lah. Okay, SL ni.
Sebab plan kita adalah untuk cari, ni Beto bagi tahu untuk siapa yang cari SL bawah 10 pip. Plan kita adalah untuk 10 pips and below. Kalau dia exceed daripada 49 ataupun lebih daripada 10 pip, bermakna kita tak akan ambil entry tu. Okay? Tak nak nanti korang ambil entry tu, maka korang pun letaklah SL sesuka hati 10 punya SL kat sini. Tak boleh. Okay? Yang ni tak boleh. Right? Okay? So, pandang balik dekat persoalan yang Fizi dah bagi. Kalau breakout M5, SL bawah 10 pip, asyik hit dulu baru jalan. Okay? Alright. Betul ambil dulu kalau breakout M5. Okay? Yang ni yang bukan bawah 10 pip. Kalau breakout apa-apa compression, hit SL dulu baru jalan, korang kena check. Macam ni kan? Ni compress menaik. Dia tak hit SL, dia terus jalan je guys. Okay? Ada lagi beberapa. Nanti kita akan pergi yang spesifik. Yang ini betul tunjuk yang general. Ni semalam continuation daripada M15. M15 stop dia punya momentum. M5 keluar structure, compress. Tak ada patah-patah balik, terus jalan. Breakout, terus jalan. Okay. Ni pun sama, support pertama, support kedua, compress, breakout, terus jalan. Tak ada patah-patah balik. So, kita kena faham yang ni dulu. Maksudnya, kalau hit, kalau selalunya korang jumpa dia hit SL dulu baru jalan, korang kena check balik. Apa yang sebenarnya mungkin lah ni pandangan betul, mungkin lah time yang korang entry tu yang korang terkena. Tapi time-time lain banyak lagi. Kan? Sebab M5 dan M1 banyak structure dan banyak breakout. Alright? Okay? Alright, itu satu. So, kita pergi dekat scope yang lebih spesifik untuk persoalan VZ ni. Kalaulah dia nak cari setup, 10 pip dan ke bawah, dia nak pakai breakout M5. Mari kita tengok berapa banyak actually yang keluar untuk bawah 10 pip. Okay? Contohnya, yang cari yang bawah daripada 10 pip. Kalau sini M5, ini pun breakoutnya boleh nampak lah. Ini lebih kurang dekat 35 pip. Kita nak cari yang 10 pip ke bawah. Yang ini compress support pertama, support kedua, support ketiga, breakout. Yang ini 11. Yang ini 11 pip. Hampir lah, hampir. Bukan bawah 10 pip. Yang ni 11. Yang ni 11 pun kita tak boleh ambil lah sebab ni bukan 11. Sekejap. Kita buka besar sikit. Kita letak betul-betul garisan ni. Lebih kurang macam ni. Lebih kurang, asal aku letak garisan macam tu. Daripada atas ni sampai dekat entry point yang kita buat. Lebih kurang 11 pip. Ni kita tak boleh nak consider lah. Kita nak 10 pip ke bawah. Okay. Alright. Try cari lagi M5 Kau jangan tanya kenapa nak kena cari bawah 10 pip. Sebab ini method yang Fizi nak pakai. So, method orang lain-lain Contoh compression dalam keadaan menurun. So, ada satu trend line yang korang boleh tarik. Resisten pertama, resisten kedua, resisten ketiga, and then korang nampak price buat breakout. First entry orang nak buat, SL dekat nearest. Macam ni pun sama jugalah. Lebih kurang 12, lebih daripada 10. Itu rasa untuk time frame M5 lah kan. Nak cari below dan 10 pips, quite hard. Tak selalu keluar yang bawah 10 pip. Tapi kalau compression dalam keadaan naik, kalau contoh time frame M1 mungkin boleh dapat banyak. Ini dalam 12 pip. Okay.
Saya tunggu return to resistance area kurang 10 pip, I masuk contoh tadi betul tarik. Sekejap ni antara salah satu kita boleh check dia punya breakout exit tak. Sini lah lebih kurang consider 10. Ni antara salah satu lah. Tapi dia tak return balik. So dalam banyak-banyak yang korang cuba ni, kan, korang kena check berapa kali yang keluar untuk 10 pip ke bawah. Dan berapa kali yang keluar, dengar Fizi, dalam berapa banyak kali yang keluar, ke belakang lah, check dulu ke belakang. Check dulu history, baru pergi dekat yang depan balik. Okay. Dalam berapa banyak kali yang keluar untuk M5 below dan 10 pips, berapa banyak kali yang dia trigger SL dulu baru jalan. Dia tak boleh letak SL ni sesuka hati. Macam M5 break, letak SL 10 pip sesuka hati. Tak boleh. Kena buy technical. Sebab SL kita buy technical. Boleh faham Fizi nak mencari lagi ni. Compression. Kau ambil daripada compression je lah. M5 below dan 10 pips. Yang ini ni lebih. Ni dalam berapa belas pip. So kita pergi kat M1. Kita try improvise lah daripada M1. Boleh Same thing. Apa yang kita cari daripada time M1 ni, dia tu bagi tahu sebab sehari sekali je. Ni untuk Fizi improve, untuk improvise daripada apa yang Fizi dah pun alami. Contoh, Betul tak tahu macam mana asyik jumpa tu sebab Betul tak jumpa banyak. Yang kita cari adalah yang macam ni, compress ataupun yang macam ni. Lepas breakout baru kita entry, okay? Dua ni. Kalau yang ni untuk buy, yang ni untuk sell. Alright. So sama juga, pergi dekat M1, cari benda yang sama, sehari sekali trade. Tengok compression dia banyak. Kalau kau tengok M1 banyak tak banyak? Banyak compressionnya. Berlambak. Ni compression menaik. Betul tak? Ni compression menurun. Berlambat-lambat dia punya setup ni. Ni compression menurun. Ni compression menaik. Ni compression menurun. Okay. Daripada yang banyak-banyak ni, stickkan dekat satu. Okay. Stick dekat satu dulu untuk dapatkan setup yang below dan 10 pips. Contoh kat Active Trader betul. Breakout SL. Dua breakout SL dulu baru turun. Sekejap Jom kita pergi tengok breakout SL ni. Yang ni lah. Support pertama, support kedua. Okay. Support pertama, support kedua, trendline resistance yang ni. Dua kali breakout SL, dua kali. Maksudnya, macam mana dia? Sekali je lah maksudnya. Lepas breakout. Okay, untuk trade ni, untuk trade M5 yang Fizi masuk ni, SL ni berapa pip? SL ni pula dah. TP. TP ni 2659. Kalau ikutkan TP ni lebih daripada 30 pip kan? Ya ke lebih 30 pip? Yang kita calculate sikit. M5. Ni yang latest lah. Masuk yang latest lah ni.
Satu kali je lah. Sepatutnya satu kali je lah. Bukan 2 kali nak. Lepas entry M5, targetnya adalah 20 pip sepatutnya. Lebih kurang kat sini. 2660. Betul ke tak betul? Tapi betul nampak ni 2659 ni. Untuk dapatkan satu nisbah 2, 0.1, nak dapatkan 20 pip sehari. Entry first dekat sini. Ini baru sekali lah. 1, 2, support, breakout, entry, sell, TP should be 20 pip je Kalau SL, sebab korang pakai purely setup daripada time frame M5. Betul tak, Fizi? Yang ni Fizi ikut yang semalam lah kan? Ke Fizi ikut yang cara lain? Kalau ikut yang cara semalam, yang Beto cakap, setup mesti bawah 10 pip pertama. Yang kedua, TP mesti 20 pip. Okay? Alright. Ni TP kena adjust balik lah. TP bukan 20 pip tapi kita sambung balik. Asal je jadi macam ni guys. Mari kita tengok untuk setup ni. Lepas break baru entry. Lepas break entry sampai ke SL bukan 10 pip lah yang pasti. Kat sini dia 17 pip. Nampak tak? Ke lain? Compression, break. Ada dua benda yang Beto boleh cerita kat sini. Yang pertama, bab SL dan DP lah. Kalau letak 17 dan saja-saja letak 10 pip, maka tak relevan lah. Tak relevan lah untuk setup ni. Sebab sepatutnya 17, tapi kita letak 10 pip. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk apa yang Beto bagi semalam, kalau korang nak try untuk plan yang sama, TP je mesti 20 pip. Dia tak boleh lebih untuk dapatkan 30 ke tiba-tiba tak. 20 je caw, 30 tak. Okay. Sebab korang pakai purely daripada time frame M5. Kadang-kadang M5 20 pun susah nak sampai. Tapi yang selalunya sampai 20 lah. Nanti kadang 30 nak reach 30, nak reach 50 susah. Dengan berbekalkan SL 10 pip. Sepatutnya setup ni tak ada lah. Sebab dia below than sebab dia exceed 10 pip. Seperti yang kita utarakan. Okay. Boleh Itu satu. Bahagian yang kedua, ni baru kena sekali. Kalau asyik tu kat mana lagi? Betul nak tahu tak kat mana lagi yang asyik terkena tu? Kan terkena SL dulu baru jalan. Benda ni memang kena ada data yang baik. Kalau kita satu kali entry kat sini, lepas tu kita dah declare dia asyik, memang tak boleh lah. Sebab dia tak make sense lah. Okay? Ada lagi? Bagi saya bila breakout lebih 10, I tunggu return and below 10 pips, I masuk. Boleh betul? Tak boleh. Sebab korang kena faham tau. Rule dia macam mana punya style, technical jangan ubah guys. Okay? Technical jangan ubah. Bila compression, korang nampak compression and then dia breakout. Lepas breakout, sepatutnya kau entry. Lepas breakout, sepatutnya kau entry dan potential SL kau kat sini. Beto faham ada setengah daripada kita yang dia tunggu pullback. Beto nak tanya korang lah dua benda. Satu, kau yakin ke dia akan pullback? Yang kedua, daripada compression dan breakout ni tak kisah. Kalau buy pun lebih kurang macam ni lah. Yang kedua persoalan dia, kau tahu tak dia pullback tu memang dia pullback tu untuk kau buy lagi. Boleh tak dia jadi macam ni? Satu, Beto tak nak korang tertinggal entry. Sebab korang tunggu trade, member dah jalan. Ni kita tak nak lah.
Tertinggal sebab kita tunggu pullback. Sebab pullback ni adalah satu benda yang kita tak boleh handle dengan technical secara fix. Melainkan time frame yang besar. Sama je konsep macam ini pun sama juga kalau kita buat konsepnya. Kau pergi kat time frame besar, kan? Kau nampak compression, contoh kita pergi kat H1 lah. Kau nampak compression sekali dengan trend. Contoh sekejap Betul tunjuk compression sekali dengan trend. Contoh macam ni. Resistance pertama, resistance kedua. Kat atas semua ada tak, tapi dia tunjuk kat sini. Yang ni tak ada pullback. Betul tak? Tapi kita tak ambil pullback yang macam ni. Contoh tiba-tiba, ni dia patah balik. Sebabkan trend line kat sini lah dia naik balik. Kita tak ambil yang ni. Dia naik dekat sini, daripada bawah ni dia naik ke atas ni, there's always ada reason dekat sini. Dekat CMP ni akan ada reason ni. Dia akan compress semula untuk buy, dia akan breakout, dia akan jalan untuk buy semula. Kau akan jumpa reason dekat situ lah. Tu satu. Okay. Yang keduanya, orang kena ni boleh improve Bila korang cerita-cerita macam ni, kita boleh improve daripada trade ni. Okay. Contoh lagi kenapa lagi kena jangan tunggu pullback, sebab kita tak nak korang tunggu dan dia jalan terus macam ni. Dia jalan terus, rugilah. Sangatlah rugi. Kita tunggu pullback sikit, dia tak pullback. Dia terus dijunam. Kita dah berada dalam kerugian sebab kita tunggu setup tu kan. Lagi tapi kalau dia tak sampai target, contoh macam ni yang ini dia tak sampai target sekali turun. Contoh support pertama, support kedua tu sebab kita stick je dengan SL. Dia tak sampai target. Dia tak sampai lagi target 100 pip ni. Dan dia dah buat kenaikan. Kalau kita stick dengan kita punya SL, kita stick dengan kita punya TP, kita biarkan je lah. Sampai dia trigger salah satu. Sama ada nak trigger SL dulu ataupun nak trigger TP dulu. Sebab apa biarkan? Sebab kadang-kadang bila dia patah balik, ini semalam juga Beta ada bagi tahu kan. Kalau dia patah balik, mulalah. Daripada setup to sell, datang setan, bisik kat korang, setup tu boleh automatic jadi buy pula. Tak tahu kenapa, jadi buy. Dia susah nak break. Support kat sini sangat strong. Support, daily, peduli pula dia. Dia tak peduli guys. Support daily ke, support monthly ke, support weekly ke, kalau dia nak langgar, dia langgar je dengan momentum. Korang pun dah belajar kan? Previously kita dah tengok berapa banyak kali dia break all time high punya resistance. Lamba je. Betul tak? Same thing lah dengan kita apply kat sini. Bila korang dah ada satu SL, korang dah ada satu TP, korang stick sahaja dengan korang punya matlamat. Okay, jangan ubah on the way dia nak bergerak ni, korang ubah pula dia jadi ke buy pula. Sebab korang nampak dia tengah dalam keadaan mode buy. Kadang-kadang dia dalam keadaan mode buy. Ni sekejap je. Lepas tu dia sambung balik sampai 100 pip. Ni satu hal. Okay. Right. Nextnya adalah kita cari lagi. Contoh. Contoh macam ni. Kalau ikut logik support pertama, support kedua, and then kita nampak dia breakout, setuju tak? Korang akan nampak benda lah ni breakout. Okay? Ingat pesan Beto, setup ni gagal once dia break SL kan? Okay? Lepas sepatutnya entry kat sini, tapi sebabkan korang tak entry kat sini, korang nampak dia naik ni, korang mula entry. Yang sepatutnya entry kat sini adalah 60 pip punya SL. Daripada atas sampai bawah 60 pip. Ini cara nak kontrol masalah yang korang hadap Beto cerita lagi sekali. Support pertama, support kedua,
korang nampak ada trend line. Lepas tu korang tarik trend line and then lepas break je kat sini, korang sepatutnya entry-nya dekat sini, candle baru ni. Sell. Betul tak? Ini SL kau. Range daripada atas ni sampai ke bawah ni 60 pip. 60 ke 70 pip. Sepatutnya apa-apa setup lebih daripada 50 pip, kita buat apa guys? Kalau setup tu lebih daripada 50 pip. Kita buat apa? Yes, sebelah kiri tu benda dah lepas, betul? Kita seek for continuation. Bukan biarkan lah, seek for continuation lah. Akan ambil untuk continuation. Betul ke tak betul? Kita akan pergi dekat time frame lagi kecil untuk tengok dia nak bagi tak continuation untuk sell. Tapi disebabkan harga ni naik balik dan SL korang punya jurang daripada 60 pip jadi 50, turun ke 40, 30, maka korang pun entry. Sebab apa? Sebab SL tu dah makin kecil. Salah guys. Korang perasan tak setiap kali setup yang kita jumpa, dia Beto punya SL bukannya Beto ambil daripada dia naik sikit SL ni jadi makin kecil. Tak. Kalau korang perasan semua setup yang kita jumpa, kita akan ambil macam ni kan. Kita akan ambil solid daripada breakout ni, buy kat sini, SL dekat nearest support. Kalau Beto nak ambil yang turun sikit, oh maka SL ni akan jadi 10 pip sahaja. Tak boleh lah macam tu. Okay? Jadi, bila korang dah faham bahagian ni, maka korang akan faham apa-apa setup yang lebih daripada 60 pip, lebih daripada 50 pip, sepatutnya rule dia berubah. Bukannya bila dia naik ni kau entry. Sepatutnya rule dia adalah untuk cari continuation. Kalau price ni dia tak keluarkan continuation kat sini, daripada time frame kecil untuk sell, dia tak keluarkan continuation untuk sell, maka yang ni tak relevan lah. Sebab apa? Sebab SL besar satu. Setup ni purely SL dia. Lepas breakout ni dah besar dah. SL dia memang dah lebih daripada 50 pip. Continuation pun tak bagi. So tak boleh lah nak entry. So tak adalah. Sepatutnya sini tak consider tak ada setup. Okay? Untuk sell tu. Okay? Faham eh? Oh salah ya. Patutlah selalu tunggu breakout. Selalunya orang akan tunggu price tu pull back balik. Macam dah dia baik sangat dia nak pull back. Kalau korang tengok perhatikan daripada berapa banyak ni, ni kita two-way communication ni penting ni. Kalau korang ada soalan lagi korang boleh tanya. Nanti kita akan patah balik dekat Fizi macam mana nak improve Fizi boleh ini sebab Beto tunjuk yang kawan-kawan lain sekali boleh tengok. Okay. Apa-apa breakout ni korang kena realise. Apa-apa compression dan apa-apa breakout. Beto ingatkan korang lagi sekali ni. Lepas daripada compression, kita expect ada apa? Selepas compression, kita akan expect price tu bergerak dalam behavior apa guys? Selepas daripada compression, apa expectation kita untuk harga? Dia akan bergerak dalam keadaan momentum. Correct. Betul Eddie. Dia akan bergerak dalam keadaan momentum. Sepatutnya bila price ni bergerak dalam keadaan momentum, there is no pullback. Tak ada pullback ni. Dan sebab tu kalau korang perasan, majority setup yang kita jumpa, lepas dia ada break compression, jarang ada pullback ni guys. Contohnya semalam. Malam kalau korang ambil continuation, mana ada pullback? Satu pullback pun dia tak bagi. Compress, support pertama, support kedua, lepas breakout terus jalan. Compress, lepas breakout terus jalan. Tak ada pullback ni. Satu. Pergi kat yang belakang-belakang lagi. Compress, breakout terus jalan. Tak ada pullback. Ni M15. Ni buat M15. Compress, breakout terus jalan. Compress, breakout terus jalan. Tak ada pullback dah. Sebab kita expect yang price tu bergerak dalam keadaan momentum. Kecuali dia compress mula. Yang itu kita boleh standby. Okay, sama kat sini. Resistance pertama, resistance kedua, compress dalam keadaan menurun, breakout. Expect dia untuk bagi momentum punya pergerakan. Okay.
Alright. So lepas-lepas ni, untuk siapa-siapa yang tunggu pullback, nak bagi kecilkan risiko, consider salah. Tabiat tu consider salah lah. Sebab apa? Sebab normally setup yang kita jumpa, kita kena calculate daripada breakout tu sendiri. Kita bukannya calculate bila dia turun sikit, kita calculate. Tak, contoh macam ni. Resistance pertama, resistance kedua, kan? Resistance pertama, resistance kedua, lepas tu dia buat breakout. Kan? Kalau by logiknya nak ambil entry kat sini 65 pip. Betul? Mana boleh ambil entry 65 pip? Sebab Beto cakap dia mesti below than 50 pips. Tapi disebabkan member ni turun sikit, kau pun entry lah. Jadi 35 pip je SL. Salah ke tak salah? Salah. Sepatutnya entry kat sini, dia akan jadi entry berunsur continuation, nampak? Setup ni mesti hadir sebagai setup continuation. Ni. Yes, ini baru betul. Pakai daripada compression tu balik. SL-nya dekat sini. Bukannya kita pakai SL yang sama, bukannya dia turun sikit-sikit ni kita reducekan SL dia sesuka hati. Salah. Sebab apa? Sebab price tu dalam dia dah turun sikit lah. SL aku dah makin kurang ni. Aku boleh lah nak entry. Padahal SL yang asal 80 pip. Macam mana kalau korang jumpa yang memang pergi breakout dia 100 pip guys. Sebab itulah korang akan alami kerugian yang selalu. Contohnya dah breakout yang memang besar. Dah 100 pip punya breakout. Contoh bila korang tak pakai structure balik, korang nampak breakout terus 100 pip. Ada nampak ni. Semua compression korang akan nampak. Semua compression breakout terus pergi. Itu nature dia lah. Tapi kalau ada compression yang korang nampak lepas breakout, dia masih lagi tak boleh pergi dalam keadaan momentum, bermakna belum masanya lagi. Either belum masanya lagi ataupun dia nak bina structure untuk reverse. Dua je. Sometimes belum masanya lagi lah. Sometimes dia start untuk build up reverse. Contoh macam ni, cuba tengok ni, SL berapa ni? SL, kalau kau jumpa breakout yang SL dia 100 pip, kau tarik-tarik SL 100, normally waktu news lah kan, waktu news korang akan jumpa lebih 100 pip. Kalau korang tunggu dia patah balik and then korang entry pula, breakout ni 100 pip, tiba-tiba dia patah balik. Korang start untuk sell bila dia pull back, kan? Bermakna korang tak faham lah konsep bahawasanya konsep bila apa-apa setup compression selepas breakout lebih daripada 50 pip, kalau dia buat breakout, kau calculate, kau kira ni, kau punya SL, kalau kau letak entry kat sini, kau kira SL kau, sampai, jangan terburu-buru lepas dah breakout. Kadang-kadang orang terburu-buru tu yang orang tak nak kira SL tu, betul tak? Siapa yang amalkan sini salah Dah entry baru tarik SL. Ini salah. Jangan terburu-buru. Okay? Sebab apa Beto cakap jangan terburu-buru? Sebab kadang-kadang benda tu bukan nak bergerak terus macam tu, tak. Okay? Dia makan masa kan. Dia gerak dalam tempoh 15 minit. Kau santai je. Contoh, support pertama, support kedua. And then korang nampak breakout. Kau calculate ni 100 pip. Tiba-tiba member ni patah balik. Sepatutnya yang korang buat, bukannya waktu patah balik ni adalah entry. Waktu dia patah balik ni adalah untuk kau tengok apa yang kau lakukan dekat time frame kecil. Sama ada kau create balik compression untuk sell ataupun kau patah balik dalam keadaan momentum. Mana satu? Kalau kau patah balik dalam keadaan momentum, aku kena sabar. Kalau kau patah balik dalam keadaan compression semula, kau dah bagi signal kat aku. Aku just tunggu breakout je daripada time frame yang kecil tu. Okay? Boleh Alright. So jangan buat mistake yang di mana bila dia pull back korang entry pula. Setup tu dah memang sedang elok besar macam ni kan. Besar 60 pip. Bila dia pull back sikit kau entry sebab apa? Sebab dia pull back ni dia dah reduce. Dia dah turun 40, dia dah turun 30 pip. Ni salah lah. Salah lah. Amalan ni salah. Lepas ni ubah sikit. Apa-apa breakout memang purely 30 ke macam kawan kita tadi. Awi ambil 30 pip kan.
Memang dia memang 30 pip. Baru ambil. Bukan 30 pip tu bila dia patah balik, dah jadi 30 pip baru ambil. Ni salah. Okay. Okay. Chief nak tanya, kalau H1 ada trend resistant, M15 dalam keadaan momentum sell, H1 ada trend resistant, tapi M15 dalam keadaan momentum sell dan M5 ada trend support. Wah, ini dia dah dua alam guys. H1, betul try lukis. H1 dia dalam keadaan dia bina trend. Contoh. Tapi M15 dalam keadaan momentum sell. Throughout M1 dengan H1 dengan turun ni, M15 dalam keadaan momentum sell M15. Macam inilah kan maksudnya kan. Tiba-tiba bila buka dekat M5, ada trend support. M5 keluar trend support dekat sini. Mana kita perlu fokus? Macam ni ke maksud dia? Ni M5. Okay. Jawapan dia mudah. Kalau H1 tu korang nampak dia turun, memang dia kompres dalam keadaan menurun. Maksudnya, dia ada peluang dekat time frame H1 untuk reverse. Ini fahaman kita untuk H1. Simpan dulu. Okay? Maknanya, setup H1 yang kita nampak secara visualnya adalah potensi untuk dia buy, reversal. Apa? Sebab dia turun dalam keadaan kompres. Ni H1. Okay? Right? Dekat M15, masih lagi dalam keadaan momentum sell. Yang ini boleh entry ke tak boleh entry untuk buy? Of course lah tak boleh. Walaupun H1 ni dalam keadaan compression menurun, tapi M15 dalam keadaan momentum sell. Sebab apa tak boleh? Sebab kalau korang ambil faktor masa guys, mana yang korang akan jumpa dulu? H1 ke M15? Antara M5, M15, H1. Mana yang cuba korang letak nombor 1, apa yang korang akan jumpa dulu. Nombor 2, apa yang korang akan jumpa. Nombor 3, apa yang korang akan jumpa dulu. Risk is first, betul? Yang tadi Beto ajar korang faham bab-bab compression, lepas tu momentum, setup ni jangan tunggu dia pull back untuk reducekan risk. Setup ni kau kena tahu siap-siap. Kalau dia break tu 60 pip, yang tu korang faham Oh, patutlah Beto. Beto cari kat mana lah. Silap. Ada setengah entry yang korang buat, korang tersilap sikit. Ada yang buat entry yang sepatutnya tak buat entry. Kena tunggu compression semua dekat time frame kecil. Inilah. Maknanya yang korang akan jumpa dulu M5, M15, barulah H1. Okay, ni dia punya CV dia. Kau jumpa yang kecil dulu, baru besar sikit, baru besar betul. Contoh. Okay. So, back to question tadi. H1 ni dia turun dalam keadaan H1 bermakna H1 dia bagi signal. Tapi dia belum confirm lagi yang dia nak break. Betul tak? Sebab apa? Sebab dia turun dalam keadaan kompres. Cuma dalam kepala kita, every compression yang dia buat adalah petanda untuk reverse yang pertama. Yang kedua dia adalah, yalah, yang itulah signal petanda sama kan. Signal untuk dia reverse. Okay. Akan tetapi kita letak satu SOP. Daripada compression ni kita tunggu breakout. Ni satu hal. Kita tengok kita tunggu breakout daripada compression tersebut. Tapi kadang-kadang, kalau korang nak tunggu breakout daripada H1, dia punya SL besar, betul tak betul? Okay. Tapi kau faham dia turun dalam keadaan compression. Right? Boleh Okay. M15 pula, dia dalam keadaan behavior momentum sell. M15 dalam keadaan behavior momentum sell, tiba-tiba M5 keluar compress untuk sell. Maknanya dia keluarkan trendline support untuk sell. So now, kekeliruan kita bila korang tukar time frame by time frame by time frame ni, kau ada lebih kurang 3 pilihan yang kau boleh buat. Kalau kau ikut H1, kau kena tunggu breakout H1 untuk buy. Maknanya pilihan kau dekat H1 adalah untuk buy. Kalau kau ikut M15 dan M5, pilihan kau adalah untuk sell. So daripada sini tuan-tuan, senang je nak buat decision. Kalau price tu daripada
dia turun dalam keadaan compression daripada H1. Kan? Kalau dia nak buy, first thing first, kalau dia nak buy, dia turun dalam keadaan compression. Kalau dia nak buy, dekat bawah ni, tak kisah bawah mana-mana, kat bawah, kat bahagian support punya level, kalau korang nak entry reversal, should be M15 ni, dia sama ada dia buat compression ataupun dia compress setempat. Barulah dia bagi tahu kat kita yang H1 dan M15 ni selari. Sebab kita tak boleh simply entry daripada H1. Kau nampak compression dekat H1, kau entry buy. Tak boleh. Ini adalah tabiat yang salah. Okay. Kau kena tunggu breakout. Tapi kalau kau tak nak tunggu breakout H1 sebab panjang, kau kena turun time frame. Turun time frame untuk cari apa? Turun time frame M15 untuk tengok M15 ni keluarkan ke tak compression untuk buy ataupun compression setempat. Faham? Boleh faham tak, Fazlina? Okay. Kalau tak ada M15 ni, tak ada salah satu, compress yang setempat pun tak ada, compress menurun pun tak ada, bermakna yang dia berkebolehan untuk sell lagi. Biar je lah. Jangan masuk buy. Kalau nak masuk sell, masuk lah. Sebab apa? Sebab price tu dalam keadaan momentum M15. Okay? Sehinggalah bila yang dia akan hilang momentum. Momentum ni tak selamanya momentum. Compression pun tak selamanya compression. Tambah-tambah lagi time-time yang ada sentimen, time-time yang ada data, news, kan. Benda-benda tu, dia bila dia once dia bagi momentum, memang dia akan keep on bagi kan. Tapi kalau waktu tu bukan news, aku kena expect lah yang bahawasanya dia boleh je stop sekejap momentum dia. Tu yang kita nak tengok. Kalau nak ikut momentum, macam contoh, mana perlu kita fokuskan persoalan dia. M15 dalam keadaan momentum sell. Kau nampak M15 dalam keadaan momentum sell. M5 dalam keadaan dia buat compression trendline support. Kalau ini gambaran dia, sama lah macam semalam. M15 dalam keadaan, kita ambil M15 dalam keadaan, mana yang semalam? Ni, time frame M15 boleh M15 dalam keadaan momentum sell. Momentum bearish. So, dia stop dia punya momentum. Tugas kita adalah untuk apa? Untuk tengok dekat time frame bawah. Structure continuation tu keluar ke tak keluar. Sell lah. Kalau keluar, satu, dia stop dulu momentum dia untuk bina structure. Keduanya, bila korang turun time frame kecil, dia keluarkan structure compress tu. And then dia buat breakout. Apa lagi kita nak? Entry sajalah. Okay, faham Mantap. Oh, awal tak abang awal. Itulah. Yang bahagian yang trendline ni memang, bukan trendline, compression ni memang kadang-kadang betul terlepas. Betul tak tahu kat mana betul nak kena adjust. Kadang betul nampak bahagian tu, betul adjust bahagian tu untuk korang faham. Tapi dah dapat lah sikit, dah dapat tangkap. Ramai lah kot yang buat. Jadi kalau siapa-siapa yang buat lepas ni, jangan buat dah lah. Apa-apa compression yang memang kalau lepas breakout tu, dia memang lebih daripada 60 pip kalau kau entry. Kau kena kira. Kalau kau entry next candle, tapi dia lebih daripada 50 pip. Yang ini tolonglah turun dekat time frame kecil untuk entry kalau ia pun. Seek for continuation. Okay. So, regular setup yang kita masuk daripada time frame M15 dan H1, biasanya jarang dapat yang bawah, yang atas daripada 50 pip. Betul lah. Ini, dia tu selalu tunjuk kat korang 40. Ini kiraan ni memang kiraan lepas breakout tau. Ni kiraan lepas breakout 21 pip. Ni kiraan lepas breakout. Bukannya kiraan lepas dia pull back. Lepas breakout. Sebab kita faham yang compression ni lepas tu dia bagi momentum. Kadang-kadang bila dia bagi momentum tu memang dia tak pull back dah guys. Memang dia tak tenung dah belakang. Dia terus je dalam keadaan momentum. Okay. Sebelum ni selalu terciduk kat sini. Sekarang dah mula faham. So ada soalan lagi?
Kalau tak ada soalan, Beto nak sambung dekat Fizi. Okey, apa yang Fizi boleh improve lepas ni Untuk Fizi cari setup bawah 10 pip, Beto nasihatkan untuk M5 mungkin last challenging sikit untuk jumpa setup bawah 10 pip. Okay. So yang Fizi amalkan ni salah sikit lah. Okay. Sini kan. Pergi dekat M5, lepas tu Fizi letak 10 pip sebab dia naik sikit. Sepatutnya should be setup ni adalah 17 pip terus. Okay. So nasihat Beto, kalau untuk cari below than 10 pips, kalau dekat M5 tu susah untuk ambil, pergi dekat time frame M1. Okay. M1 ni try untuk cari setup-setup yang bawah daripada 10 pip. Sebab ni untuk Fizi je lah. Tak tahu dah siapa yang buat lagi. Uncle David pun buat kan. 10 bawah daripada 10 pip, TP 20, betul tak? Korang kena share sama-sama. Fizi yang Uncle David kena selalu buat sharing sikit. Share antara korang kan. Bagi korang dapat tangkap. Jangan malu. Pergi kat time frame M1 yang regularly akan keluar. Compress, breakout, calculation dia macam ni. Dia tak boleh breakout, dia pull back sikit, engkau entry sebab dia dah 20 pip tak. Calculation dia mesti daripada breakout next candle kalau entry, yang ini dapat bawah 10 pip, TP letak 20 pip. Betul lah, nak pakai lot size berapa pun, nak pakai lot size 0.1 pun boleh, 0.01 pun boleh. Kalau 0.1 dapatlah $20. Kalau 0.01 dapat $2. Kalau 1 dapat 200. Kalau 10 dapat 2K. Depends, ikut equity masing-masing. Untuk SL pula, dia semuanya akan jadi SL. Kalau 0.01, SL dia 1. Ni 10, ni 100, ni 1K. Automatic, dia punya ratio akan jadi 1:2. Okay? Alright. Boleh Tapi tu termaktub lah kalau kau jumpa setup yang memang dia bawah 10 pip. Kalau kau jumpa setup yang kau suka-suka 30 pip, lepas tu kau tarik, kau tunggu dia pull back sampai 10 pip, tu dah salah lah. Salah praktis tu. Praktis tu dah jadi salah. Okay? Boleh? Faham ke tak faham untuk kelas hari ni? Ada lagi soalan? Kadang korang kena cerita masalah korang ni. Baru Beto tahu kat mana. Selepas breakout yang ni pun Beto dah jawab untuk Fazlina, yang H1 ada trend resistance, handle time frame kecil dululah. Nak ambil H1 punya compression tu, at least kau turun bawah dia dah mula selari. Dia bina compression dekat M15 ke, ataupun compression tu ada trend ataupun tak ada trend lah. Salah satu je, senang je nak tengok. Dia turun dalam keadaan compress dekat time frame H1, kau buka je M15, tengok sebab M15 time frame satu kat bawah. Buka M15 tengok dia dalam keadaannya macam mana. Sebab sometimes dia tak keluarkan pun dekat M15, dia keluarkan kat M5. Yang itu kita tak ambil lah. Sebab kita takut yang untuk M5 sahaja kan. Masalah baru masuk bos, busy sikit. Haji busy saja. Sihat Haji Macam sekarang H1 compress, SL akan besar. H1 compress, SL akan besar. Mari kita tengok. Macam sekarang H1 SL akan besar. Betul? H1 compress dalam keadaan menurun. Dua situasi yang kita tengok semua, tiga. Kalau korang visual pun korang dah boleh tahu dah. Kat sini H1 naik dalam keadaan compress, betul. Lepas tu dia sell ke tak sell? Sell. Kat sini dia naik dalam keadaan compress. Lepas tu dia sell ke tak sell? Sell. Yang ini kau nampak macam gini, maknanya kau dah ada lah pemahaman. Oh, ini soalan yang, ni mesti signal punya soalan kan? Betul tak perasan? Fazlina tanya signal je tadi. H1 turun dalam keadaan compress. Tunggulah M15 tu compress mula. Oh, aku terkena lah kali ni. Dia turun,
nampak dah ni turun memang dalam keadaan kompres. So, possibility untuk dia naik tu ada. Pergi dekat time frame M15, tunggulah. Macam ni, tunggu macam ni. Salah satu. Breakout. Kalau besar, cari continuation. Itu sahaja. Mungkin sebab price dah sampai dekat Engulf Daily. Tapi kita jarang pakai. Kita pakai kalau daily, kita pakai support. Yelah support lah. Horizontal line untuk support. Tapi still, benda yang sama je. Sebab benda ni belah kanan. Kalau korang nampak yang belah kiri tu, dia dah sampai dekat level-level tertentu, bermakna belah kanan ni pun sifir dia tetap sama. Macam mana dia naik belah kiri ni, tengok, apa belah kanan, apa belah kiri. Korang tengok sekarang kita dekat harga, mana aku punya ni tadi ni. Sekarang kita kat harga ni. Okay. Korang nampak ni dia turun dalam keadaan kompres kan. Korang nampak ni harga ni XAU USD, garisan ni. Kita pergi sampai belah kiri. Macam mana dia pernah naik kat sini dulu, dalam keadaan kompres dia turun dan dia breakout, macam tu juga kita expect untuk kalau betul dia nak naik daripada level yang sama, dekat belah kanan tu dia mesti buat benda yang sama. Ni turun dalam keadaan kompres kan. Belah kanan tu mesti buat compression menurun juga. Sekarang ni belah kanan buat ke tak buat compression menurun? Buat. Maknanya cerita Ramona waktu dia zaman PMR dengan waktu dia zaman SPM belah sini adalah sama. So now tinggalnya tunggu SOP kita jalan ke tak jalan. Dia breakout ke tak breakout. Dekat M15 ada tak bantuan untuk korang entry lebih awal ataupun tidak. Itu je lah. Okay. Betul rasa yang turun ni kan. Betul rasa yang turun ni sementara je lah. Sebab Trump, waktu zaman Trump ekonomi kan okay. Jadinya based on history Trump tu lah yang menyebabkan USD kuat sementara. Ni Beto punya ni je lah. Thoughts je lah kan. Mungkin lah sebab waktu zaman Trump ekonomi baik. Jadinya price ni bila dia announce je Trump menang, dia menunjukkannya USD strong. Untuk sementara. Tapi mungkin dia akan naik balik lah. Depends lah, tengok lah macam mana. Tiba-tiba kalau hari ni ke besok ke Trump dah buat statement yang besar, maybe dia akan keep on positif je lah untuk USD. Dia akan keep on turun je. Siapa yang nak jual emas, jual lah sekarang. Beli dekat atas, jual sekarang. Aduh. Emas fizikal pun rugi, emas trading pun rugi. Aku buat apa-apa pun rugi. Tapi siapa yang nak beli, boleh beli sekarang lah. Sebab dia tengah turun kan. Ataupun kau nak turun, tunggu lagi dia turun. Maybe ada lagi lah. Chances untuk dia turun lagi. Tengok weekly. Weekly pun dah mula bagi candlestick tu lain kan. Weekly ni betul nak tunggu habis week minggu ni nak tengok. Sebenarnya betulnya dia buat apa. Kalau dia habis dalam keadaan bearish ni, maybe lah. Maybe ada continuation yang akan berlaku untuk sell. Rugi besar. Okay. Ada lagi soalan yang korang nak tanya? Tak ada. Ke ada? Apa lagi? Siapa lagi nak tanya? Bahaya juga. Sometimes korang rasa korang dah faham untuk certain things, tapi sebenarnya korang tak faham lagi. Tricky sikit lah bahagian yang tadi kan. Barulah Beto tahu. Beto sekarang dah tahu dah korang tiap-tiap kali pullback, bila dah sampai korang punya risk tu bawah daripada 50 pip, korang akan entry, which is wrong lah. Absolutely wrong. Alright, okay. Tak ada. Tak ada, kita akan habis lah guys. Ingat je lah pesan Beto tadi. Technical jangan pernah tambah, jangan pernah ubah. Sebab apa? Technical jangan pernah tambah, jangan pernah ubah. Sebab technical tu akan menyebabkan ada continuation yang semalam. Semalam berapa ramai yang dapat dekat sini? Beto ada check. Aduh, aku tak buka lah chat pula waktu tu. Power lah korang.
Apa yang dapat kat sini semalam? SL kecil bos. Untung teruk punya siapa dapat kat sini. Support pertama, support kedua, support ketiga ni. Ada siapa dapat kat sini semalam? Ramai kan dapat kat sini kan? Dia henjut tu, alah, hai. SL yang kecil masalahnya. SL ni 29 pip. Sekali turun 300 pip. Kau rasa? Anyway tu tak ambil kat sini. Macam ambil continuation. 2 hari tak ada apa-apa. Isnin tak ada, Selasa tak ada, hari Rabu satu kali hentam dia bagi 2 kali terus. 3 kali. Kalau korang ambil continuation 3 kali setup semalam. Tapi ada yang dapat buy 100 pip, ada yang dapat sell 100 pip. Bukan buy 100 pip. Yang dapat siang 100 pip, malam pun dia dapat 100 pip lagi. Zam tadi. Tu tahniah lah. Withdraw lah, apa lagi. Kan? Takkan nak biar macam tu je. Kasih withdraw lah. Okay. Alright, itu je kot. 3 kali ganda bagi, betul? So ingat pesan dia tu, untuk hari ni berkebolehan lah dia untuk reverse. Tapi pakai teknikal yang kita pakai, jangan ubah. Haji jangan tambah-tambah Haji. Haji betul tengok selalu tambah-tambah. Ada wave 1, wave 2, wave 3. Advance lah. Betul pun tak tahu sangat pasal wave 1, wave 2, wave 3 ni. Wave 4, wave 5. Tapi kalau penambahan tu memang improve diri, tak ada masalah pun. Tapi kalau penambahan tu tak improve pun, kita jadi lagi pening kepala, tak payah. Dia yang senang dia wave 125, betul? Yang senang dia adalah kau repeat benda yang sama dan kau ada kau punya plan siap-siap. Itu yang paling mudah. Jangan lagi betul nampak ada masuk buy, ada masuk sell. Kalau betul jenis yang tak kisah kan, itu tak tegur guys benda ni. Kau masuk buy sell, buy sell, buy sell. Kalau jadi IB seronok lah. Betul tak? Tapi sebab kita nak improve kita punya trade. So kita tak nak lah macam tu. Kita tak nak yang ada same position, ada dua entry yang berbeza. Same spot kan. Spot yang sama, level yang sama, ada buy, ada sell. Ada buy, ada sell. Tu macam robot lah pula. Kalau korang layan EA macam tu lah guys. EA banyak yang arbitrage punya trade. Ada buy, ada sell, ada buy, ada sell. Lepas tu diorang daripada buy sell tu diorang ambil 1% je. Tu EA ada. Tapi banyak broker, banyak firm tak bagi buat macam tu. Sebab tu dah macam gambling. Sebab diorang pun akan rugi lah. Bila buat macam tu, diorang akan rugi. Alright, okay. Boleh So, apa-apa soalan yang korang nak tanya related dengan korang punya performance, kalau korang malu, korang nak pandangan betul bahagian korang punya technical, siapa yang ada screenshot tadi yang kita punya, yang betul tulis plan tu? Plan untuk ada pelbagai plan. Awi punya plan, siapa punya plan tadi? Semalam punya plan dengan share lah dekat kawan-kawan lah ni. Yang Uncle David share ni, yang ni. So kalau korang ada korang punya sendiri punya plan dan korang perlukan hikmat nasihat. Kadang-kadang hikmat nasihat betul ni boleh jadi betul, boleh jadi salah lah. Korang jangan ambil bulat-bulat sebab ini bukan teknikal. Bahagian teknikal betul boleh perbetulkan sebab teknikal tu adalah benda yang memang betul selalu buat. Kalau bahagian plan ni bukannya betul selalu sangat tukar plan, tak. Betul stick dengan plan betul lah. Tapi betul boleh bagi nasihat. Untuk few things yang korang boleh tweak. Mana tahu kena dengan diri korang kan. Korang boleh increase sikit lot size ke apa semua tu boleh lah bagi nasihat. Okay. Ni yang 100 USD korang nak macam mana, 20 USD.
Ni bukannya plan untuk 20 USD kau kena buat macam ni. 100 USD kau kena buat. Tak. Ini ikut pada masing-masing. Yang nombor 1 belah kiri sekali tu, yang korang nampak itu adalah, betul tunjuklah kat sini . Yang nombor 1 tu itu adalah plan daripada ni. Nombor 1 ni adalah belah kiri ni adalah plan daripada Awi. Ni nombor 1. Kalau nak ikut yang ni boleh, tak ada masalah. Ni Awi style. Okay, kalau kau tak faham, kau kena tanya tuan dia. Dia memang ambil setup yang memang SL dia tak exceed 30 pip. Itu setup yang regularly dia ambil. Okay. Jadi dia letak success rate dia kat sini, memang ini yang dia apply lah kot. Daripada 10, dia punya success rate dia 7. Setup semua yang dia ambil below than 30 pips. Yang ini lagi satu. Yang ini TP-nya 100. Yang ini TP-nya 20 pip. Depends lah kepada mana yang bersesuaian. Yang ini Tuan Arun punya. Tuan Arunnya single entry, 1 kali entry 1 hari. Dia target 5 kali 1 minggu. Dia punya aim untuk 5 kali 1 minggu tu adalah untuk reach 10k USD. Ni untuk dapatkan 10k USD. Tapi in order untuk dia dapat 10k USD ni, sebenar-benarnya dia perlukan 3 kali je trade yang win daripada 5 secara total dalam 1 minggu. Okay. Alright. Lot size dia buka 3, SL dia ni sebiji macam Beto lah. Tapi Beto bukannya 10k USD seminggu . Beto per trade Beto ambil 5k. Ni lebih kurang lah, sama lah. Tapi lot size Beto 5. Dia punya lot size 3. Ni sama. Ni kalau korang nak ambil macam ni pun boleh. Mana yang trade firm, kalau korang nak adjust untuk 100 USD ni, korang adjust lah ikut korang punya account. Kalau 200 USD, korang regularly untuk letak equity korang 200 USD, maka korang punya lot size akan tambah lah. Akan jadi 0.2. Kalau korang trade memang sesantai 20 USD je, maka korang punya trade buka 0.03. Ini style Awi. Kalau win tadi, win satu setup, win 30 USD. Ni. Daripada fahaman untuk 7 kali win daripada 10, maknanya 10 setup yang dia masuk, loss dia lebih kurang 9 kali 3, 27 USD. Dia punya win lebih kurang 7 kali 30, 210. Kalau buy, profit, PNL punya ratio dia 1:10 guys. Lebih kurang 1:9, 1:10. 1:10 dah. Betul lah. 9 ataupun 10. Okay. Mana-mana yang korang nak ikut boleh. Korang nak buat sendiri pun boleh. Saya nampak ramai yang ada perubahan. Salute kepada Beto. Tak mudah nak coach orang. Betul. Tapi ada yang dah lama lah. Yang dah lama baru dia nampak sikit. Kadang-kadang dia perlukan masa lah. Tak percaya korang tanya yang dah lama join live. Dulu-dulu dia ambil masa untuk faham tu lama sangat. Betul tak? Siapa-siapa yang dah lama, ada yang dah lebih 2 tahun lah yang ikut. Barulah dia mula dapat kesedaran. Tahun ni adalah tahun yang dia mula dapat kemanisan dia memahami. Sebab trade ni dia memang journey dia memang consider marathon guys. Dia tak boleh consider sprint punya journey sebab dia memang takkan laju. Saya ikut itu dah 2 tahun. Dah lebih 2 tahun lah. Tuan Arun dah lebih 2 tahun. Ni dah withdraw besar. Besok dia boleh transfer sikit kat Beto. Aduh, bahaya ni. Aduh, silap lah bagi tahu withdraw besar. Tak adalah, gurau je. Saya ikut Beto, saya dah masuk 2 tahun. Dah lebih 2 tahun. Siapa yang baru setahun tu kena sabar sikit lah. Mungkin kalau korang setahun tu baru setahun betul-betul pure, memang lagi lama lah.
Dulu Beto pernah minta dekat orang untuk ajar. Beto pernah discuss dengan Loki, dengan Eva kan. Beto pernah discuss satu benda lah guys. Beto cakap aku tak nak lah ajar budak newbie. Sebab lama. Beto tahu lama. Lepas tu orang cakap mana boleh pilih-pilih Mat. Kau nak kena ajar, kau kena ajar semua jenis level. Baru kau tahu kau boleh ajar ke tak. Nanti Beto ajar lah semua level. Sebab kita tahu newbie ni memang susah weh. Yang nak faham satu benda tu memang susah. Sebab benda tu benda completely baru. Okay. Understanding tu bukan mudah. Saya dah lama perhatikan je tindak tanduk. Betul? Ini antara yang dah lama dah ikut Deng ni. Dulu dia tak percaya guys. Ramai-ramai dalam ni korang boleh tanya sesama korang. Dulu Deng bukannya percaya pun. Dulu dia kata, betul ke? Saya punya setup tak sampai pun 100 feet. Semalam dia dapat 100 feet. Minggu lepas dia dapat 100 feet. Dia dah mula membuahkan hasil. Okay, alright. Itu je kot untuk hari ni. So, siapa-siapa yang dah mula buat withdrawal macam biasa, jangan lupa untuk post dekat proof of profit ni, dua figure ke 3, jangan segan sebab journey. Kita faham dalam trade ni kita bukan berlawan dengan sesiapa. Kita faham orang tu punya journey macam mana. Lepas tu kalau boleh kita belajar juga. Orang tu macam mana dia ambil setup ke, macam mana dia control dia punya money management. Sebab apa kena post dekat sini kan? Sebabnya Beto nak bagi tahu dekat orang yang orang sebenarnya boleh buat. Sebab macam Beto cakap tadi lah kan, awal-awal kan, takkanlah Beto nak post data yang Beto dapat. So macam angkat bakus sendiri pula lah. So baik korang post sendiri. Ikutlah korang nak post apa pun post lah. Yang mana yang korang profit lah. Yang withdrawal ke apa ke. Alright, okay. Itu je kot untuk sesi hari ni. Yang mana yang baik tu semua datang daripada atas Allah SWT. Mana yang buruk tu datang daripada diri Beto guys. Yang baik korang ikut, yang buruk korang tinggalkan. Masa TikTok, saya masuk lambat sikit dari teori Milo. Betul? Milo dengan cawan tu Dulu hanya bergantung kepada signal je. Mantap. Sekarang agak ayah dah. Sendiri buat je. Signal kadang-kadang kita nak tanya semua lah. Korang perasan tak? Signal kadang-kadang tak berkualiti punya signal lah. Bila kita dah faham market behavior, signalnya price dalam keadaan momentum sell, tiba-tiba signal keluar buy. Kau dah tahu dah. SL-nya pun memang berapa-apa jadi 100 pip punya SL. 50 pip zone, 50 pip lagi SL. Tak ke total tu 100 pip? Nak cari orang yang keluarkan signal ni, korang kena cari orang yang lebih kurang sama dia punya trade dengan korang. Dan dia tak trade yang, kalau korang nampak trade yang tiba-tiba daripada momentum tiba-tiba petik buy, momentum tiba-tiba petik sell, tu bahaya sikit lah. Korang nak cari yang sama. Even kalau dalam zone pun consider okay sikit lah. Tapi kalau tak ada apa-apa, tiba-tiba keluar signal, bahaya tu. Okay, alright, itu sahaja kot. Signal kita boleh bagi mampu sikit. Yang pelik setiap masa ada signal lah. Itu lagi pelik lah. Okay, kita jumpa lain masa guys. Assalamualaikum. All the best untuk hari ni dan besok. Next week. Next week kita sembang besok lah. Hari Jumaat. Betul ada benda nak buat next week. Kita jumpa besok insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.